Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan soalan yang berkaitan dengan litar elektrik dan juga kuasa yang dibebaskan. Okey. Jadi kita ada sebuah litar yang mana rajah menunjukkan litar ringkas sebuah ketuhar. Okey, jadi ini adalah ketuhar ataupun oven, microwave oven. Jadi sebuah lampu 30 watt, okey, lampu yang sini disambungkan secara selari. Okay, disambungkan secara selari dengan elemen pemanas. Jadi ini adalah lampu, manakala yang ini adalah elemen pemanas. Okey, yang ini ini adalah elemen pemanas. Jadi beza keupayaan 12 volt dibekalkan kepada litar tersebut. Maksudnya dekat sini, dekat atas sini kita bekalkan 12 volt. Okey. Jadi soalan ni apa? Soalan ni yang pertama, jika suis S1 dipasang, lampu akan menyala. Jadi kita diminta untuk jelaskan hubungan antara kuasa lampu dan bekalan beza keupayaan. Jadi dekat sini kita ada S1, suis yang pertama. Jadi bila kita sambungkan suis ini, maka lampu akan menyala lah sebab arus akan mengalir. Jadi soalan dia adalah jelaskan hubungan antara kuasa lampu dan bekalan beza keupayaan. Baik, jadi kita tahu lampu dah berikan 30 watt dan disambungkan kepada beza keupayaan 12 volt. Jadi persoalannya apa hubungan antara tenaga, okey, ataupun kita boleh soalan dia lebih kurang macam bagi definisi untuk kuasa lampu ini. Jadi macam mana kita nak tuliskan jawapan kita? Ingat, kalau soalan yang macam ini yang menyatakan kuasa, okey, definisi kuasa ataupun hubungan antara kuasa dan juga beza keupayaan, maka jawapannya kita tidak boleh tulis kuasa tetapi kita mesti tuliskan tenaga. Okey, jadi jawapan dia macam inilah. Apabila kita bekalkan 12 volt, okey, maka lampu akan membebaskan 30 joule tenaga setiap saat. Jadi ini penting, 30 joule tenaga setiap saat. Kita ada yang menyebutkan tentang tenaga dan juga berkaitan dengan masa. Dua ini wajib ada. Okey, 30 joule tenaga setiap saat. Okey, jadi ini untuk soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua. Hitung arus yang mengalir melalui lampu tersebut. Okey, jadi kita nak tahu berapa arus yang mengalir melalui lampu ini. Macam mana nak hitungkan dia? Mudah saja, kita boleh gunakan rumus. Okey, yang ini I sama dengan P per V, ataupun ini sebenarnya adalah P sama dengan IV. Okey, jadi V turun bawah kita akan dapat macam inilah. I sama dengan P per V. Jadi P adalah kuasa lampu tersebut 30 bahagi dengan bekalan beza keupayaan 12, maka jawapannya adalah 2.5 ampere. Okey, jangan lupa unit ampere. Baik, ini untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, perintang boleh laras digunakan untuk mengawal haba yang dibekalkan. Jelaskan bagaimana ia berfungsi. Okey, yang ini kita tengok balik. Jadi ini litar kita, yang ini adalah rintangan boleh laras. Okey, perintang boleh laras. Jadi ini perintang boleh laras, ini lampu, ini adalah elemen pemanas. Jadi kalau anda perhatikan, dia adalah sesiri. Okey, ataupun dia disambungkan secara siri dengan rintangan perintang boleh laras. Ini elemen pemanas, perintang boleh laras, dia sama. Maksudnya dekat sini ingat konsep dia bila sesiri maka arus yang mengalir akan sama. Maksudnya arus yang mengalir dekat sini adalah sama dengan arus yang mengalir pada elemen pemanas kita. Jadi arus yang mengalir sama, maka bila kita kawal dia punya rintangan ini, maka arus akan dikesanlah. Okey, jadi macam mana jawapan dia? Tengok jawapan cikgu tulis. Jadi semakin kecil rintangan pada perintang boleh laras. Okey, cikgu copy paste balik gambar rajah ini supaya senang kita nak tengok, tak payah scroll dekat atas balik. Okey, jadi cikgu copy tak dekat sini. Baik, jadi kita tengok dekat sini jawapan dia. Semakin kecil rintangan pada perintang boleh laras, semakin besar arus yang mengalir pada pemanas. Maksudnya, bila rintangan kecil, maka arus yang lebih besar akan mengalir pada dekat sinilah. Okey, dekat bahagian ini akan lebih besar arus sebab jumlah rintangan dia semakin kurang. Okey, ingat V sama dengan IR. Okey, V sama dengan IR. Jadi apabila rintangan berkurang, maka I akan meningkat kerana V ni adalah malar. Okey, V ni sama saja dibekalkan, itu 12 volt. Okey, jadi bila rintangan kecil, arus akan besar. Maksudnya arus dekat sini akan banyak lah. Jadi apa yang kita boleh dapat adalah berdasarkan rumus yang ini, E sama dengan I kuasa 2 R per T. Macam mana kita nak dapat rumus ini? Daripada sini P sama dengan I kuasa 2 R. Okey,
Okey, jadi yang ni anda boleh rujuk balik video cikgu berkenaan dengan kuasa. P sama dengan I kuasa 2R dan P sama juga dengan ET. Okey, P sama dengan tenaga darab dengan masa. Jadi maksudnya adalah E sama dengan PT. Okey, terbalik E sama dengan PT, maka P bersamaan dengan E per T. Jadi yang ini rumus ini sebenarnya adalah I kuasa 2 RT. Okey, terbalik. I kuasa 2 RT. Jadi daripada sini, okey, ambil E per T, masukkan balik ke dalam ini, maka kita akan dapat E per T sama dengan I kuasa 2R dan E sama dengan I kuasa 2R T. Okey, jadi yang ini pun cikgu dah terangkan dalam video cikgu berkenaan dengan tenaga elektrik. Okey, jadi berdasarkan rumus yang ini, okey, tapi tak apa, yang pentingnya adalah I kuasa 2R ni dengan E. Alright. Jadi berdasarkan rumus yang ini, semakin besar arus, maksudnya bila arus ini meningkat, maka semakin besar tenaga haba yang dibebaskan. Okey, kalau anda perhatikan arus dengan E dia adalah berkadar terus. Maka bila I meningkat, maka E juga akan meningkat. Maksudnya lebih banyak tenaga haba yang dibekalkan. Jadi daripada kedua-dua ini kita dapat bahawa bila rintangan semakin kecil, maka tenaga yang dibekalkan semakin banyak. Okey, semakin besar tenaga yang dibebaskan. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ini. Kalau anda tak faham dekat bahagian ini, okey, macam tadi cikgu ada tersilap tulis. Jadi kalau tak faham, boleh rujuk balik kepada video cikgu berkenaan dengan kuasa dan tenaga elektrik. Okey, jadi setakat itu saja untuk video ini. Jika ada apa-apa persoalan yang anda kurang faham, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.